Pasukan Biro Kawalan Narkotik muncul juara. Najib FC layak ke Liga Super musim depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dalam siaran Fokus Sukan yang disiarkan secara langsung dari Studio 3 Radio Televisyen Brunei, Bandar Seri Begawan. Pasukan Biro Kawalan Narkotik muncul juara kejohanan badminton Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya 2012. Perlawanan akhir berlangsung di Dewan Serbaguna Jabatan Bomba dan Penyelamat Lapangan Terbang Lama Brakas malam. Dalam perlawanan akhir, pasukan Biro Kawalan Narkotik bertemu dengan pasukan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Perlawanan pertama bagi kategori bergu khas pasangan BKN, Haji Sani Haji Bakir dan Nur Faizal Haji Saleh menewaskan pasangan SPA, Awang Salminan Burut dan Awang Haji Haris Haji Kamis dengan straight set 21-13, 21-11. Perlawanan kedua pula menyaksikan bagi kategori bergu campuran terbuka dimenangi oleh Awang Rino Daud yang berpasangan dengan Sabarina Saad dari SPA setelah menewaskan Haji Awang Ali Omar Besar dan Zubaidah Haji Junaidi juga dengan straight set 21-11, 21-12. Pasangan BKN, Pangeran Muhammad Said, Pangeran Haji Muhammad dan Mimi Nazwan Ibrahim memenangi perlawanan ketiga bagi kategori bergu bahagian 3 dan 4 menewaskan Hairul Irwan Haji Abdul Wahab yang berpasangan dengan Azizi Haji Abdul Aziz dengan straight set 21-10, 21-5 sekaligus merubah kedudukan BKN 2 SPA 1. Dalam perlawanan penentuan bagi kategori bergu lelaki terbuka menyaksikan Mardi Saleh yang berpasangan dengan Abdul Muiz Haji Muhammad berjaya menewaskan pasangan SPA Muhammad Jismi Haji Samad dan Samsul Bahrin Haji Syarbini melalui rubber set 20-22, 21-13, 21-14 sekaligus BKN muncul juara menewaskan SPA dengan kiraan 3-1. Sementara itu tempat ketiga disandang oleh pasukan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri B setelah menewaskan pasukan Jabatan Perdana Menteri dengan kiraan 3-2. Hadiah-hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Setiausaha Tetap Jabatan Perdana Menteri Awang Haji Muhammad Abduh bin Datuk Seri Setia Haji Abdul Salam. 11 buah pasukan menyertai kejohanan ini daripada Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya dan dianjurkan oleh Jabatan Keselamatan Dalam Negeri. Liga Bola Sepak Kebangsaan JST 2011-2012, Najib FC mengesahkan kemarahan mereka ke Liga Super musim depan selepas menewaskan FC Fosfor 3-1 semalam. Dengan kejayaan tersebut, Najib FC menduduki tangga kedua kumpulan A dengan 15 mata, 3 mata di belakang LLRC FT yang menjuarai kumpulan berkenaan. LLRC yang memenangi semua perlawanan masih berbaki satu perlawanan menentang BIBD FC yang dijadualkan pada 4 hari bulan Jun nanti di Kompleks Sukan Brakas. Dalam perlawanan di Belapan dan Padang, Kompleks Sukan Negara Hasan Bolkiah Brakas semalam, Najib FC berjersey putih mendahului 2-0 pada separuh masa pertama dengan Muhammad Asri Haji Aspar menjadi wira Najib dengan menjaringkan 2 gol. Asri menggegarkan gawang lawan seawal minit ketiga. Syarul Haji Sabtu menjadikan kedudukan Najib lebih selesa pada minit ke-35 dengan gol kedua. Pada babak kedua, kedua pasukan saling berbalas serangan tetapi banyak peluang disia-siakan sama ada gagal menemui sasaran maupun berjaya diselamatkan penjaga gawang. Namun Najib berjaya menambah jaringan pada minit ke-72 melalui Muhammad Asri. FC Fosfor yang juga beberapa kali memiliki peluang terbaik melalui serangan-serangan teratur akhirnya berjaya juga membelesi gawang lawan pada minit ke-78 melalui Nuradmi Hajalim.
Kejohanan Liga Futsal Red Bull NFA BD 2012, 3 perlawanan berlangsung semalam di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Brakas. Liverpool SC berjersey merah tewas 1-2 kepada Majlis Sukan Polis Diraja Brunei. Bismi Syahdan meletakkan Majlis Sukan Polis Diraja Brunei 1-0 pada minit ke-12 dan 5 minit selepas itu Muhammad Kasni menjadikan kedudukan 2-0. Liverpool SC berjaya mendapatkan jurang pada minit ke-36 menerusi jaringan Muhammad Fauzi, namun kedudukan 1-2 kekal sehingga whistle penama. Azmain Shah FC yang memakai jersey hitam pula membelasah SGK 6-2. Abdul Falik menjadi wira Azmain Shah dengan menjaringkan 4 gol termasuk 3 gol dalam tempoh 9 minit pertama pada minit ke-3, 7 dan 9. Turut tersenarai sebagai penjaring Azmain Shah ialah Muhammad Ali Saifullah pada minit ke-11 dan Muhammad Nazrul Adim pada minit ke-16. Sementara jaringan SGK pula dihasilkan menerusi Azizi Baxter pada minit ke-15 dan Muhammad Amirul pada minit ke-27. Satu lagi perlawanan, Pegasta berjersey hitam turut menang besar menewaskan MBS United dengan jaringan 9-1. Awangku Muhammad Anis melakukan jaringan hat-trick pada minit ke-8, 11 dan 34. Rakannya Haji Ali Kadri menjaringkan 2 gol pada minit ke-7 dan minit ke-25. Turut tersenarai sebagai penjaring PGA ialah Muhammad Hardiman, Muhammad Sharif dan Azri. Sementara gol tunggal MBS United dijaringkan oleh Muhammad Syafiq. Sukan antarabangsa malam ini kita buka dengan berita bola sepak Liga Clausura Argentina. Bekas pemain Villarreal Juan Roman Riquelme membantu pasukannya Boca Juniors menewaskan pasukan Godoy Cruz 3-0 sekalipun Riquelme tidak menjaringkan sebarang gol, namun ketiga-tiga jaringan Boca itu berpunca dari hantaran ketua pasukan itu. Beraksi di halaman sendiri, Boca Juniors menjaringkan gol pertama mereka menerusi Juan Manuel Inceralde pada menit ke-14. Hasil hantaran ketua pasukan Juan Roman Riquelme. Pada menit ke-43, Boca Juniors menggandakan jaringan mereka hasil jaringan Dario Svitanic dan sekali lagi berpunca dari hantaran Riquelme untuk kedudukan berubah menjadi 2-0. Tujuh minit sebelum tamat permainan, Boca Juniors terus selesa dengan jaringan ketiga apabila hantaran Riquelme disudahkan dengan cantik oleh Pablo Nicolas Muche. Sekalipun ulang tayang televisyen mendapati pemain Boca berada di kedudukan offside, namun gol tersebut tidak dibatalkan untuk perlawanan berakhir dengan keputusan Boca Juniors 3, Godoy Cruz 0. Di sebalik kesibukan negara lain bersiap untuk Euro 2012, kem skuad kebangsaan Itali pula heboh dengan isu penangkapan beberapa individu berhubung dakwaan skandal rasuah dan mengatur perlawanan. Pihak polis kebangsaan Itali semalam membuat satu sidang media dan mengesahkan 14 tangkapan dan beberapa lagi individu lain berada dalam siasatan polis.
Polis Itali sedang menyiasat skandal mengatur perlawanan bola sepak melibatkan jurulatih Juventus Antonio Conte yang kini dalam siasatan dan turut menahan Kapten Lazio Stefano Mauri serta bekas pemain tengah Genoa Omar Milaneto. Menurut kenyataan yang dikeluarkan pihak polis semalam, 5 individu turut ditahan di Hungary yang disyaki terbabit dalam perjudian haram antarabangsa yang dipercayai didalangi seorang warga negara Singapura dikenali sebagai Tan Sit Eng yang telah pun ditangkap pada Disember lalu. Sementara itu, operasi dan siasatan yang diperluaskan dalam bola sepak Itali itu juga telah pun menyaksikan beberapa penangkapan dilakukan ke atas pemain dan bekas pemain negara itu, termasuklah salah seorang pemain kebangsaan Itali yang tersenarai dalam skuad Itali ke Euro 2012 iaitu Domenico Criscito. Berikutan siasatan ke atas pemain pertahanan itu, jurulatih Itali Cesare Prandelli telah mengeluarkan Criscito dari senarai skuad kebangsaan. Prandelli percaya siasatan sedemikian akan mengganggu pemainnya dan akan lebih memberikan tekanan ke atas fikiran pemain tersebut. Pada hari Senin lepas, pihak polis telah menyerbu kem latihan skuad kebangsaan di Florence. Jurulatih Itali itu juga memberitahu media bahawa dia menyeru kepada semua pemain Itali supaya mengekalkan reputasi mereka sebagai pemain bola sepak kebangsaan. Jika mereka membuat kesilapan dan kesalahan yang serius, mereka harus membayarnya dengan berdepan tindakan undang-undang negara itu. Grazie Andrea dell'intervento. Dalam perkembangan yang sama, polis di Bandar Utara Cremona, Itali mendedahkan bahawa mereka telah menahan 19 orang dan turut menyiasat jurulatih Juventus Antonio Conte yang masih segar dengan kejayaannya membuat Juventus menjuarai Serie A buat kali pertama sejak klub itu disingkirkan ke Liga Bawahan pada 2006. Ekoran terbabit dengan skandal mengatur perlawanan. Conte disiasat berhubung peranannya ketika menjadi jurulatih pasukan Siena berada di Division 2 Liga Itali. Siena muncul juara Division 2 dengan Liga berbaki 3 perlawanan. Conte bagaimanapun menafikan yang dia dan para pemain Siena ketika itu terlibat dalam skandal rasuah. Walau bagaimanapun pihak polis terus menjalankan siasatan di rumah beberapa pemain, jurulatih dan pentadbir klub dalam Serie A, Serie B dan Division paling rendah, Lega Pro, kerana disyaki terlibat dalam skandal mengatur perlawanan bagi pihak organisasi jenayah antarabangsa. Mi sarei aspettato dal PM di Cremona. Beralih ke perkembangan kejohanan tenis terbuka, Perancis pilihan utama kejohanan Victoria Azarenka terselamat daripada tersingkir apabila dicabar hebat oleh pemain bukan pilihan dari Itali Alberta Brianti. Pilihan utama kejohanan Victoria Azarenka dari Belarus nyaris tersingkir dari kejohanan ini ketika berdepan pemain bukan pilihan Alberta Brianti dari Itali. Azarenka tewas pada set pertama dengan 6-7 sebelum bangkit dengan kemenangan di set kedua dan set penentuan dengan kiraan 6-4, 6-2 untuk mara ke pusingan ketiga. Sementara itu, pilihan ketiga kejohanan kategori lelaki Roger Federer dari Switzerland pula turut dicabar hebat pemain bukan pilihan Tobias Kamke dari Jerman. Federer menang straight set dengan kiraan 6-2, 7-5 dan 6-3. Turut melepasi halangan pusingan kedua semalam ialah pilihan ketiga wanita Lina dari China yang menundukkan seorang lagi pemain bukan pilihan Sorana Cristea dari Romania dengan straight set 6-2, 6-1. Pemain tenis nombor 1 dunia Novak Djokovic pula tidak berdepan masalah untuk mengatasi pemain bukan pilihan Potito Stavres dari Itali. Djokovic menang dengan straight set 7-6, 6-3 dan 6-1.
Dari paparan sukan dalam dan luar negara itu tadi, kami akhiri dulu fokus sukan malam ini. Jumpa lagi keluaran Sabtu nanti. Salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.